Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi ya, hari ini kita akan lihat pula ya, apakah tajuk seterusnya. Okey, so hari ini kita tengoklah nisbah dan fungsi graf trigonometri part 1. Okey, jadi ada part banyaklah dalam topik yang ini. Okey, so seterusnya kita tengok subtopik ya, yang melibatkan membuat dan menentusahkan conjecture tentang nilai sinus, cosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4. Okey, so ini di bawah macam mana cara kita nak mencari nilai cosinus, tangent dan juga sinus ya bagi sudut di antara 0 hingga 360 darjah. Okey. So yang inilah. Okey. Baik, seterusnya kita tengok. Right. So di sini diberi pada kita nilai cosinus, sin, cosinus dan juga tangent. Okey, so rajah di sebelah menunjukkan satu bulatan unit. Kalau kita tengok tadi ya, yang gambar rajah ni tadi dia berpusing kan. So dia melibatkan satu bulatan unit. Okey, di mana bulatan unit ini adalah berjejari satu. Ya, maksudnya daripada kosong ni sampai ke P ni ya, kalau kita tengok tadi yang putaran tadi tu, okey, dia adalah melibatkan jejari. Okey, jejari dia berapa? Jejari dia melibatkan satu unit. Kat situlah. Baik. Seterusnya, paksi X dan paksi Y membahagikan bulatan unit ini kepada 4 sukuan yang sama, iaitu sukuan 1, 2 dan 3 dan juga sukuan 4. So yang ini actually kita dah belajar lah semasa di 3 dan 3. Okay. So dia ada partition yang ini. Okay, ya. Kalau kita tengok kat sini, saya nak cari pointer sebenarnya. Okay. Okay. So kalau kata kita kan daripada sini kan, ini X, ini adalah paksi X, ini adalah paksi Y. So antara X sampailah ke sini, ya, ini adalah namanya kesukuan yang pertama. So dari sini ke sini sukuan yang kedua, sini ke sini ketiga dan sini ke sini keempat. So kita tahu bahawa start daripada sini adalah 0 sampai sini 90. Jadi sukuan 1 di antara 0 sampai 90 dan sukuan 2 90, 180, sukuan 3 180, 270, sukuan keempat 270 hingga 360. Jadi kalau kita tengok balik ya semasa yang kita dah belajar 3 dan 3 dulu. So untuk sukuan yang pertama ya, dia adalah melibatkan nilai positif bagi semua. Maksudnya dekat sini sin positif, cos positif, tangent pun positif. That's why lah semua. Okay. Untuk sukuan yang kedua ni ya, dia melibatkan sin sahaja yang positif. Sukuan ketiga tangent saja yang bernilai positif. Sukuan yang keempat melibatkan cos sahaja yang positif. So boleh ulang kaji baliklah, tengok balik nota kita semasa di tingkatan 3. Okey, baik. Seterusnya, okey. Sini diberi pada kita P adalah satu titik yang bergerak ya di sepanjang lilitan bulatan unit dan theta adalah sudut yang dibentuk oleh jejari bulatan unit OP, di mana dari paksi X yang positif mengikut arah lawan jam. So pergerakan dia arah lawan jam lah. So starting dia dekat sini. Okay, dia akan bergerak ke sini. Okay, dari sini pergi bergerak ke sini dan seterusnya lah, yang melibatkan satu putaran lengkap 360 darjah. Baik. Jadi kita tengok kat sini, didapati bahawa titik P ni okay, asalnya adalah berada di sukuan yang pertama. So sukuan pertama ni nilai dia adalah di antara 0 hingga 90 darjah, tidak termasuk 90 darjah. Okey, begitu juga sekiranya P ini tadi, okey, kalau saya letak P ni titik dia dekat sini. Okey. So katakan P ni titik dekat sini. So P ini juga adalah merupakan berada di sukuan yang kedua dalam keadaan nilainya adalah di antara 90 hingga 180 darjah. Begitu juga kalau nilai P itu berada di sini di sukuan yang ketiga, so nilai dia adalah di antara 180 hingga 270 darjah, dan kalau P itu nilai dekat sini di sukuan yang keempat, maka dia adalah berada di antara 270 hingga 360 darjah. Okey. Baik, seterusnya kita tengok pula apakah perkaitan fungsi sinus, cosinus dan juga tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan. Okey, so kat sini kita akan tengoklah
Istilah yang kita nak gunakan hari ni ataupun kata kuncinya adalah rujukan sepadan. Kita akan tengoklah apa yang dimasukkan dengan rujukan sepadan. Okey, baik. So, yang ini kita boleh tengoklah ya berdasarkan buku teks. Ya, dalam buku teks ada benda-benda ni semua. So, ada dia punya aktiviti kat situ. So, dekat sini saya ambil dia punya conclusion sajalah. So, hasil daripada mobilisasi Menda 1 didapati bahawa sudut rujukan sepadan iaitu theta sentiasa kurang daripada 90 darjah. Okey, sekarang ni kita punya nilai kita kena ingat ya. Theta ya ataupun alpha yang huruf ni, yang ni, simbol ni, nilai dia mestilah sama dengan theta. Okey, dan dia mestilah sentiasa kurang daripada 90 darjah. So starting dia dekat sini lah. Dia kurang daripada 90 darjah. Maksudnya kita punya rujukan mestilah melibatkan nilai antara 0 hingga 90 darjah. Jadi kalau dia berada dalam sukuan 2, 3 dan 4, okey, dia mempunyai sudut sepadan dengan alpha. Right? So sudut sukuan 1 itu sentiasa merupakan sudut rujukan sepadan bagi alpha adalah sama dengan theta. Okey, maksudnya dekat sini kita punya nilai alpha ni, A ni alpha lah macam ni kan. Dia mesti adalah di antara 0 hingga 90 darjah. So dia tak boleh lebih daripada tu. Jadi kalau dia berada di sukuan-sukuan yang lain, dia akan menjadi satu rujukan pada kita untuk mendapatkan nilai dia lah. Baik, katakan sukuan 1. Okey, ni tak ada masalah lah di mana nilai alpha ni sama dengan theta. Baik, sukuan yang kedua. Katakan dia letak alpha dekat sini. Theta kita daripada sini, daripada X yang bernilai positif ni ke sini. Nampak tak anak panah ni? So macam mana nak cari nilai yang sepadan dengan dia? So kita tolaklah sebab dia bergerak daripada X pergi ke garisan merah ni. So 180 tolakkan dengan nilai theta. So kita dapat dah nilai alpha dia berapa. Okay, begitu juga untuk sukuan yang ketiga. So dia bagi theta dekat sini dan dia melepasi. Ya, melepasi 180 darjah. So nilai alpha kita di sini. Jadi theta hendaklah ditolakkan dengan 180 darjah. Barulah kita dapat nilai alpha. So alpha ni antara nilai dia 0 hingga 90 darjah sahaja. Okey, begitu juga yang inilah. Kalau kata dia daripada sini pergi ke sini. Okey, yang garisan merah ni. So alpha dia dekat dalam sebab dia tak boleh lebih. Jadi nak dapatkan nilai alpha adalah 360 darjah ditolakkan dengan nilai theta. Jadi, sudut rujukan dalam sukuan 2, 3 dan 4 adalah sudut di dalam sukuan 1 yang sepadan dengannya. Okay. Tengok, ini contohlah. Okey, so contoh dekat sini dia bagi yang ini saya sebut tadi lah. Sukuan pertama semua, sukuan kedua melibatkan sin saja yang positif, sukuan yang ketiga melibatkan tangen saja yang positif, sukuan yang keempat adalah melibatkan cos saja yang positif. So kalau kita ingat balik kita punya kata kunci dulu, add sugar to coffee kan, ataupun kita ada buat istilah apa entah masa kita form 3 tu kita menggunakan nama-nama kawan. Okey. Okey, kita ada gunakan istilah tu. Saya pun dah tak ingat dah masa kita form 3 dulu. Tapi nak senang ingat, add sugar to coffee. A tu add tu maksudnya semualah. All. Okey. Sugar means sign saja yang positif. Okey, semua S. Okey. Dan T ini adalah tu yang untuk tangent. Coffee adalah cos. C ya, cos dalam bahasa Inggeris. So cos ataupun kita boleh gunakan saya suka tengok kartun. Pun boleh juga. Baik. So di sini diberi pada kita hubungan antara fungsi sinus, cosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan yang boleh dirumuskan seperti berikut. Okey, katakan dia berada di sukuan yang kedua. Gambar rajah ni. So, ini yang garisan yang putus-putus ini adalah merupakan nilai alpha yang berada dalam nilai 0 hingga 90 darjah. Kan tadi kita kata alpha ni adalah rujukan. Okey, rujukan sepadan. So, katakan dia letak garisan merah dekat sini. Jadi, sudut dia adalah yang berwarna biru ni. Daripada sini pergi ke merah ni. So, ini adalah dah lebih daripada 90 darjah. Jadi macam mana kita nak dapatkan sudut sepadan dekat sini? So kita tahu kan dekat sini kalau kata garisan merah ni sudut hanya nilai sin sahaja yang positif. Yang lain adalah negatif. Jadi macam mana kita nak dapat nilai 180 tolakkan dengan nilai theta. Okey. Jadi kita akan dapat nilai sin positif, cos negatif, tangent juga negatif. Okey.
Begitu juga untuk yang ketiga, okay, nilai alfa dia dekat sini kalau melibatkan 0 hingga 90 darjah. So kalau dekat sini adalah nilai yang sepadan dia. Okay, rujukan sepadan dia. So kalau katakan sudut di antara yang berwarna biru ni dari sini ke sini, okay, dia melibatkan nilai hanya tangent saja yang positif sebab garisan dekat sukuan yang ketiga kan. So sukuan yang ketiga ni tangent je yang positif. So nak dapatkan nilai alfa ni adalah 100 theta, nilai theta tadi berapa sudut tadi, tolakkan dengan 180. So kita dapatlah nilai alfa ni berapa. Okey, begitu juga pada sukuan yang keempat. Okey, nilai alfa yang asalnya dekat sini yang sepadan. So yang diberi adalah yang merah ni. Jadi sudut starting dekat X pergi ke merah ni balik. So dia melibatkan putaran kan 360 darjah. So kita tolakkan 360 darjah, tolakkan dengan theta, so dapat nilai alfa. Jadi nilai alfa ini hanyalah melibatkan cos sahaja yang positif. So nilai yang lain, sin yang juga tangent adalah negatif. Baik, ini contoh dia lah. So kalau kita tengok kat sini, tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan bagi setiap yang berikut. Okey, katakan 138. So sudut yang ini yang berwarna biru ni adalah sudut 138. Okey, so kalau kita tengok kat sini, 138 terletak dalam sukuan kedua. So sudut rujukan bagi theta adalah 180 tolak 138. Kan, nak dapatkan sepadan dia. So nilai alfa kita adalah 42. Theta pula saya sebut, sorry, alfa 42. Jadi kita tolaklah 180, tolakkan nilai theta kita tadi iaitu 180 darjah, theta adalah sudut. So kita dapat nilai alfa, alfa dia adalah 42. So dia adalah sepadan. Sepadan dengan mana? Sepadan dengan sudut yang sini. Sebab kita nak cari nilai yang kurang daripada 90. So ini adalah sebagai kita punya guideline lah. Jadi untuk 42 darjah dia dekat sini. So dekat sini hanya sin sajalah yang positif. Kalau kata sin, kalau kata kita bagi, okay, sin 138, okay, hanya sin saja yang positif. Kalau cos 138, cos negatif. Nilai dia lah. Okay. Dan seterusnya, kalau 239 darjah, kita letak pada sukuan yang ketiga. Jadi sudut rujukan sepadan dia kita akan cari. Okay, katakan dari sini ke sini adalah 239 darjah. So garisannya dekat sini. So kita nak ambil nilai theta ni. Nilai alfa ni yang kecil ni. Okey, so macam ni nak dapat nilai dia. Jadi kita tolaklah 329 tolakkan dengan 180. Kenapa? Sebab dia dah melebihi daripada 180 darjah. So bila dia lebih daripada 180 darjah ni sebagai guideline kita, so kita tolaklah. Jadi kita dapat nilai alfanya adalah 59 sebagai rujukan sepadan. Okey, kalau diberi pada kita pula 312. 312 ni terletak dalam sukuan yang keempat. Kan? Sudut tu dekat sini. Jadi nilai alfa dia yang kecil ni. Jadi macam mana kita dapatkan nilai alfa? So kita tahu bahawa kalau satu kedudukan lengkap dah 360 darjah. So 360 darjah tolak 312, so kita akan dapat 48 darjah. So ini adalah nilai alfanya. Okey, so sama juga yang inilah. Yang ini kita kena menyatakan hubungan fungsi trigonometri yang berikut dengan sudut rujukan sepadan. Okey, katakan sin 167 darjah. Okey, ya, sin 167 darjah kat sini. So kita tengok sudut dia dekat sini kan. Daripada sini pergi ke sini 167 darjah. Jadi nilai sin ini adalah positif. Kenapa? Sebab dia terletak dalam sukuan yang kedua. So nak cari nilai alfa ni berapa? Jadi kita ambil lah sin 167 ni. Okey, kita tolakkan dengan 180. So kita dapat sin ni adalah 13 bagi nilai alfa. Okey. Baik, untuk yang kedua pula B. 258 darjah. So 258 darjah terletak di sukuan yang ketiga. Sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3. Okey, jadi sekarang untuk sukuan yang ketiga, nilai apa yang positif? Saya suka tengok kartun. So hanya tangent je yang positif. Tapi dekat sini soalannya melibatkan cos. Jadi nilai cos kita adalah negatif. Jadi bila kita nak cari nilai yang sepadan adalah kita tolakkan 258 tolakkan dengan 180. So kita dapat nilai cos ini adalah dalam nilai negatif bagi sudut yang sepadan. So negatif cos 78. Macam tu. Okey. Baik. So seterusnya yang ketiga diberi pada kita sudut 349 terletak di sukuan yang keempat. Tengok. Ni sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. So ini saya suka tengok kartun. So sukuan 4 ni hanya cos sahaja yang positif. So yang lain negatif. Soalan kita melibatkan tangent.
Jadi tangent kita ni nilainya negatif lah. So berapa nilai negatif bagi rujukan sepadan? Sudut rujukan sepadan dia kita tolakkan dengan 360 darjah. So kita akan dapat negatif tangent 11 darjah. Sebab sini kawasan ini tangent adalah bernilai negatif. Okey, so yang ini melibatkan aktiviti yang dalam buku teks lah. So nak cari hubungan nilai sinus, cosinus dan tangent dengan nilai koordinat x dan juga y bagi dalam sukuan 2, 3 dan 4 dalam bulatan unit. Ini kita nak cari nilai pula. Okey. Jadi dalam hasil daripada mobilisasi minda 2 di dalam buku teks lah, dapati bahawa sin theta sama dengan koordinat x, cos theta sama dengan koordinat x, yang ini koordinat y. Jadi koordinat x, manakala tangent theta adalah koordinat y per dengan koordinat x. Tengok apa maksud dia. Baik, tadi kita tahu bahawa, satu putaran lengkap ni yang berwarna merah ni dia berjejari satu. Jadi kita kena bina segitiga sebab kita gunakan Pythagoras theorem. Right. So kalau kata yang ini kita bina dia, okay, katakan saya ambil pen lah. Okay. Saya ambil color yang agak berbeza sikit, okay, kuning. So katakan daripada sini pergi ke sini, ini garisan ni. Okay, ini adalah berjejari satu. So kita kena bina segitiga. So jadi pada situ kita bina segitiga, kita akan turun lah. Ini nilai dia kan, ini koordinat dia. Koordinat dia kita baca xy. Jadi mana x? Okay, kita kat sini. Ini adalah nilai y, ini adalah nilai x. So kita akan dapat bentuk segitiga. So kita akan dapat bentuk segitiga macam mana? Segitiga macam ni lah. Okay. Katakan macam tu. Okay. So tadi sini nilai dia adalah 1. Right? So sini adalah y. Sini adalah x. So kita nak cari apakah sudut. Sudut tu kita baca kat mana? Theta tu kita baca dekat sini. Okay. So ini adalah theta. Jadi kalau kita nak baca theta bagi sin, okay, sin adalah opposite per dengan hypotenuse. So opposite kita yang mana? Opposite kita yang ini, yang bertentangan. So yang bertentangan dia kat sini lah. Apa nilai dia? Y. So kita keluarkan Y. Okay, sebab dia dah sin kan? Sin. Tak apa-apa dah saya. Okay. So sin dia adalah Y per 1. So Y per 1 ni nilai dia adalah Y. Nampak tak yang ni? Okay. Manakala untuk cos, okay, kalau cos adalah adjacent over dengan hypotenuse, bersebelahan per dengan hypotenuse. So bersebelahan kita adalah x. Okay, kalau untuk cos, okay, kita nilai dia adalah bersebelahan. Okay, kalau bersebelahan, kan ini theta kita, okay, sebelah dia mana? Yang inilah sebelah. So sebelah dia adalah x. Okay, perkan dengan 1. So apa saja nilai yang per dengan 1 kita akan dapat nilai dia adalah x. So dapatlah nilai x. So kena ingat baliklah apa yang kita dah belajar sebelum ni berkenaan dengan Pythagoras theorem. Begitu juga tangent. Tangent adalah bertentangan per dengan bersebelahan. Opposite side over with the adjacent side. So kalau kata tangent, okay, kalau kita cari nilai tangent, okay, kita akan dapat nilai dia adalah y per dengan x. Berdasarkan segitiga tadi lah. Okay. So, untuk sukuan yang pertama, kita tengok semua positif. Ni semua nilai ni positif. Okay. Tapi untuk sukuan yang kedua, kita akan dapati bila kita keluarkan segitiga tu, nampak tak? Bila yang ini, kita bacakan sudut dia dekat sini. So, kita ambil theta dia dekat sini. So, segitiga kan? So dia akan jadi segitiga yang lain pula. So kita akan dapati bahawa sin adalah positif, cos negatif, tangent adalah negatif. Ini kita dapat nilai dia. Okay. Begitu juga sukuan yang ketiga dan juga sukuan yang keempat. So nanti you all boleh tengoklah. Okay, baik. So ini cara dia. Katakan diberi pada kita nilai. Okay, katakan ini theta. Okay.
Okay, ini theta. Right, ini adalah point, koordinat. So, koordinat yang diberikan pada kita adalah 0.4695 dan juga 0.8829. Jadi, koordinat ini adalah mewakili X. Ini adalah mewakili Y. So, bila kita keluarkan segitiga tu, kita akan dapati. Okay, katakan saya ada segitiga. Ada segitiga. Okay, katakan segitiga. Lupa lah. Cantik segitiga. Katalah segitiga macam mana pun. Okay, okay, katakan segitiga dekat sini. Okay, ini adalah garisannya. Satu, sini adalah sini. So, sini adalah nilai X. Okay, so nilai Y dia adalah yang mana yang ni? Nilai Y. Okay, jadi apa yang kita tahu bahawa koordinat dia adalah X dan Y kan? So, kita akan dapat nilai, kita tahu sin theta tadi adalah opposite over dengan hypotenuse. Jadi, opposite dia adalah Y. Bertentangan, katakan sudut dekat sini kan? So, bertentangan dia garis yang inilah. Jadi, bila garis yang ini, okay, garis yang ini, nilai dia adalah ini. 0.889. Jadi, kita akan dapat 0.8829 ni perkan dengan yang ini, garisan ini, hypotenuse. Per 1. So, kita dapat nilai dia yang ini. Okey, begitu juga kalau cos. Cos adalah bersebelahan. So, bersebelahan tu nilai dia dekat sini. Ni. Ni. Nilai X. Ni adalah nilai X. Okey, so kita ambil nilai X. 0.469 perkan dengan 1. So, kita dapat balik nilai 0.469. Kalau tangent adalah opposite per dengan, ya, bertentangan per dengan bersebelahan. So, bertentangan kita adalah Y. So, Y kita adalah 0.8829 perkan dengan X. X kita adalah 0.4695. So, kita tekan kalkulator, kita dapat nilai dia 1.8805. Begitu jugalah yang seterusnya yang ini. Okay, so sama je contoh dia. So, saya rasa itu saja untuk hari ini. Ya, maaflah kalau ada tersilap, ya. Dah lama dah tak bercakap kan. So, saya harap you all semua dapat fahamlah dengan jelas apakah yang diterangkan berkenaan dengan subtopik yang pertama tadi. Okey, so saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih.